Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Khamis yang ketiga. Anjuran Surah Ar-Rahmah section 8 Shah Alam menggunakan kitab Nurul Huda, cahaya hidayah, cahaya petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Menggunakan nuskhah terbitan Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 14. Yang dalam kuliah yang lalu kita telah menjawab persoalan apa tujuan ilmu tauhid ini. Kita belajar ilmu tauhid ini, apa tujuan? Maka jawapannya, tujuannya adalah supaya dapat kita bezakan antara i'tiqad yang salah, kepercayaan, keyakinan yang binasa, yang tidak betul, dan kita boleh bezakan dengan iktikad yang benar, yang sah. Yang salah pun nak ambil tahu juga, ya, supaya kita boleh jauhi. Yang benar tentulah kita kena tahu supaya kita dapat yakini. Baik, jadi malam ni kita lihat soalan yang seterusnya. Yang mana iktikad yang sah, akidah yang betul tu yang mana? Dan yang mana yang binasa? Ini bukan main-main ya, kalau ibadah itu tidak sah, ya, maknanya setakat ibadah itulah yang rosak. Tetapi kalau akidah tidak sah, seluruh amal ibadah itu tertolak. Kerana akidah itu adalah asasnya. Akidah itu adalah kuncinya. Kalau kunci tak ada, masuk pun tak dapat. Soal lepas dah masuk, ada kerusi patah, ada meja sengit, ada almari yang goyang misalnya, sekurang-kurangnya dah masuk. Tapi kalau akidah rosak, masuk pun tidak dapat, itu yang kita bimbang. Baik, soalan dia, yang manakah akidah yang sah dan yang mana yang binasa? Jawapan,
I'tiqad ataupun akidah yang sah itu ialah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini istilah yang popular tapi tidak semua orang memahami apa yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Sementara i'tiqad iaitu akidah yang binasa, yang rosak itu ialah i'tiqad qadariyah. Ya, pertama qadariyah. Yang kedua adalah Jabariyah ataupun Jabriyah. Dan yang ketiga adalah Mu'tazilah. Jadi disebutkan ini adalah ala sabilil mithal, sebagai contoh. Jadi senarai tiga akidah yang rosak itu, dia bukan exhaustive. Dia bukan itu saja. Tapi dia just as important examples, sebagai contoh yang penting dalam membincangkan suatu isu, iaitu isu tentang yang disebut af'alul ibad, perbuatan hamba, ataupun isu yang disebut dengan taksir, kesan sesuatu. Misalnya berubat, kesannya adalah sembuh dari penyakit. Makan, kesannya adalah kenyang. Apa lagi? Bersentuh dengan api, kesannya adalah hangus ataupun terbakar. Jadi dibincangkan sebenarnya yang jadi sembuh dari penyakit, yang jadi kenyang bila makan, yang jadi hangus bila bersentuh dengan api itu adakah jadi dengan tabiatnya ataupun Allah yang jadikan? Itu salah satu aspek yang penting dalam membezakan akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga akidah yang ahlul bid'ah. Dan bid'ah dalam akidah tidak ada yang hasanah. Mungkin sebahagian daripada tuan-puan pernah mendengar kuliah saya berkaitan tentang bid'ah. Saya terangkan bahawa para alim ulama semenjak zaman salaf, sehebat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menerima pembahagian bid'ah secara asasnya kepada dua. Bid'ah ni maknanya benda baru. Sesuatu perkara yang dahulu tak ada, kemudian baru ada. Itu namanya bid'ah. Jadi dari segi istilah, sekurang-kurangnya perkara baharu, yakni zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi SAW perkara itu tak ada. Maka perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW hendaklah ditimbang di atas neraca syarak. Kalau ianya bercanggah dengan syarak, ada melanggar hukum, maka itu diistilahkan oleh sebahagian ulama sebagai bid'ah yang sayyi'ah, ataupun bid'ah yang dolalah. Sayyi'ah maknanya buruk, dolalah maknanya sesat. Sementara apabila didapati perkara baharu itu tidak bercanggah dengan syarak, tidak melanggar mana-mana hukum, maka diistilahkan oleh sebahagian ulama sebagai bid'ah yang hasanah. Hasanah maknanya baik. Ataupun bid'ah yang mahmudah. Mahmudah maknanya terpuji. Ya. Jadi ada kawan-kawan yang tak setujulah. Dia kata mana pula ada bid'ah hasanah. Bid'ah semua sesat. Itu dia mengambil kefahaman daripada hadis Nabi SAW secara gopoh, secara literal dan gopoh. Para ulama tahu hadis yang mereka pegang itu, bukan ulama tidak tahu. Hadis yang Nabi SAW bersabda wa kullu bid'atin dalalah, ulama tahu terjemahannya, dan setiap bid'ah itu sesat. So, ulama tahu. Sampai ada orang kata dah difatwakan sesat lagi menyesatkan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu, iaitu Mohib Khawli. Asalnya orang Syria, berkahwin dengan orang Terengganu, tinggal di Terengganu. Sejak 2020 banyak kuliah-kuliah dia itu bercanggah dengan apa yang dipegang oleh para alim ulama. Tak tahulah, mungkin di sini pernah jemput beliau atau tidak. Di surau dekat rumah saya pernah jemput. Tapi ketara perubahan tu sekitar 2020 masa PKP. Pada awalnya itu isu bid'ah inilah. Jadi dia kata orang yang kata ada bid'ah hasanah tu, dia seolah-olahnya adakah dia nak kata dia lebih pandai daripada Nabi. Ayat dia macam tu. Maknanya Rasulullah SAW dah bagi tahu kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah itu sesat. Dia kata tak ya Rasulullah, tak betul. Ada bid'ah yang tak sesat, jadi dia lebih pandai daripada Nabi. Bukan. Mana pula orang lebih pandai daripada Nabi SAW? Tentulah Nabi
insan istimewa yang paling pandai, ya. Tetapi persoalannya bukan kita tu lebih pandai daripada Nabi atau Nabi lebih pandai daripada kita. Confirm lah Nabi lebih pandai daripada kita. Tapi siapa yang lebih pandai memahami kalam Nabi? Para ulama atau Muhib Khawli? Itu soalan dia. Jadi Muhib Khawli rasa kefahaman dia tu dah confirm dah itu yang Nabi maksudkan. Sementara kefahaman para ulama berarti nak memandai-mandai. Bukan. Alhamdulillah hari ini dah keluar fatwa dari Jabatan Mufti di Terengganu tentang ajaran Muhib Khawli adalah sesat lagi menyesatkan. Boleh baca pendetailan tentang fatwa tersebut. Tapi puncanya di situ. Asalnya masa tu dia masih lagi kata kita dalam agama ni kena faham ikut kefahaman ulama, kata dia. Betul lah tu. Yang dia kata tu betul lah. Kena ikut kefahaman seperti Imam Syafi'i, kefahaman seperti Al-Qadhi Iyad, kefahaman seperti Imam Nawawi. Disebut nama-nama ulama. Tapi dalam keadaan dia suruh ikut Imam Nawawi, dia tak tahu kalau Imam Nawawi membahagikan bid'ah itu kepada dua. Jadi ada orang komen, kata Imam Nawawi sendiri mengatakan kullu bid'atin dalalah itu am makhsus. Kalimah umum tapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki bukan semua, tapi ghalib, iaitu kebanyakan bid'ah. Bukan semua bid'ah sesat. Dia terkejut. Dia kata Imam Nawawi cakap macam tu. Imam Nawawi qol hadzal kalam, dia kata. Imam Nawawi cakap benda tu. Kamu suruh ikut Imam Nawawi, kamu tak tahu ke Imam Nawawi pegang macam mana. Dan ini bukan adalah kitab yang terpencil. Imam Nawawi rahimahullah taala sebut tentang makna hadis itu dalam kitab yang masyhur, iaitu Syarah Sahih Muslim. Hadis-hadis dalam Sahih Muslim, salah seorang yang hebat mensyarah isi kandungannya adalah Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi dari semenjak zaman salaf, bahkan semenjak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan tak tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Tetapi ketika Sayyidina Umar mengarahkan supaya salat tarawih dilakukan di belakang seorang imam, sedangkan di zaman Nabi SAW tidak ada arahan sebegitu. Nabi salat tarawih, sahabat ikut. Nabi tak suruh pun. Tapi sahabat ni generasi yang suka beribadah. Nampak Nabi sembahyang sunat, mereka ikut. Malam yang kedua, lagi ramai yang ikut Nabi SAW. Bagi besar jemaahnya. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi SAW salat tarawih di rumah. Tak keluar. Jadi esoknya Nabi SAW beritahu pada sahabat bahawa aku tu bukan tidak tahu kamu tu sedang menunggu semalam, tapi aku bimbang diwajibkan. Nabi tidak mahu umat terbeban. Kalau tarawih kekal sunat, buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Tapi kalau diwajibkan, kalau tak buat kan berdosa. Nabi tak mahu umat jadi terbeban macam itu. Jadi akhirnya para sahabat main tarawih sendiri-sendirilah. Dah Nabi tak keluar. Ada yang berimamkan orang ini, ada yang berimamkan orang lain, ada yang sembahyang sendiri. Kekal sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi zaman Nabi tak ada Nabi suruh sembahyang tarawih, imam seorang kamu semua ikut, tak ada arahan macam itu. Tapi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila melihat suasana itu tidak teratur, meriahlah masing-masing beribadah. Tapi ada yang sedang sujud, ada yang baru nak rokok, ada yang sembahyang seorang, ada sembahyang ramai-ramai. Sayyidina Umar mencadangkan supaya semua yang salat tarawih itu lantik seorang imam, ikut satu imam saja. Bila dilaksanakan cadangan beliau, Sayyidina Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Adakah Sayyidina Umar nak kata pada Nabi SAW, Nabi tak betul? Nabi kata setiap bid'ah sesat. Sayyidina Umar kata ada bid'ah yang baik. Logik ke kita katakan Sayyidina Umar macam tu? Sayyidina Umar ni nak lawan Nabi? Tidak. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi, Khulafa' ar-Rasyidin, orang yang Nabi suruh ikut cara mereka. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnah saya, cara saya, jalan saya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan hendaklah kamu ikut sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Jadi Sayyidina Umar lebih faham hadis Nabi berbanding dengan Muhib Khawli. Sebab itu Sayyidina Umar jadi ikutan umat. Muhib Khawli dah difatwakan sesat. Ini bahaya. Kononnya nak memahami hadis sendiri. Ulama semenjak daripada zaman salaf terima perkara baharu yang tak bercanggah dengan syarak, perkara baharu yang tidak melanggar hukum, tidak haram.
Soal nak panggil itu bid'ah hasanah ke tak nak panggil bid'ah, itu nombor dua. Istilah itu nombor dua. Tapi ada perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, boleh buat. Tidak beza. Urusan dunia atau urusan agama tidak beza. Solat tarawih urusan agama, bukan urusan dunia. Seorang ulama masih mengatakan sebaik-baik bid'ah. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, lafaz usalli ia bid'ah. Usalli lah bid'ah usalli. Tapi kenapa disunatkan dalam mazhab kita? Kerana hasanah. Hasanah macam mana Nabi tak buat? Kerana pertama qiyas. Qiyas itu sumber hukum. Nabi SAW pernah melafazkan niat ketika nak buat haji. Nabi SAW pernah melafazkan niat ketika nak puasa. Jadi nak ibadah lafaz dulu. Walaupun tak mesti, niat ni dalam hati. Tapi lafaz tu tak mesti. Tapi Nabi pernah lafazkan. Maka dikiaskan lafaz niat solat sebagaimana sunat lafaz niat haji, sunat lafaz niat puasa, maka sunat lafaz niat solat. Itu cara ulama faham hukum. Yang kedua, ramai orang dia dibantu oleh lisan terhadap hati dia. Asalnya niat tu di hati. Setengah orang kalau dia lafaz dulu usalli fadal isya'i arba'a rakatin dan seterusnya, mudah dia nak niat. Maka sunat kerana ia membantu perkara yang wajib. Jadi sedangkan solat adalah ibadah. Berarti ulama-ulama Syafi'iyah tidak masalah perkara baru dalam urusan ibadah asalkan tak bercanggah dengan syarak. Kenapa pula ulama Syafi'iyah macam tu? Tak ikut Nabi. Siapa kata tak ikut Nabi? Nabi SAW dahulu pun dalam bab ibadah kalau tak bercanggah dengan syarak, Nabi benarkan. Padahal Nabi tak pernah suruh. Padahal Nabi tak pernah buat. Antaranya apabila Nabi SAW jadi imam solat, bagi dia bangkit daripada rokok, iktidal, ya, kita panggil iktidal, bangkit pada rokok, sami Allah liman hamidah. Ada sahabat Nabi baca bacaan yang Nabi tak baca dan Nabi tidak suruh baca. Apa dia? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Masa iktidal tu dia baca yang tu. Lepas salat Nabi tanya, mana mutakallim anifa? Siapa yang bercakap tadi tu? Maknanya baca bacaan tadi. Akhirnya sahabat tu mengaku. Kan solat tu adalah ibadah. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, buat perkara baharu dalam ibadah automatik haram. Kalau automatik haram, tentulah Nabi larang. Jangan. Saya tak pernah baca macam itu. Haram buat benda yang saya tak pernah buat dalam ibadah. Tidak. Walaupun Nabi SAW tak pernah buat, dan Nabi tak pernah suruh, tapi oleh kerana perkara itu tidak bercarah dengan syarak, memuji Allah ketika iktidal itu tidak ada larangan, Nabi bahkan puji. Nabi bersabda yang bermaksud, aku telah lihat, nampak 30 lebih malaikat berlomba-lomba. Siapa antara mereka yang akan menulis pahala apa yang kamu sebut tadi. Itu cara Nabi. Bukan asal baharu haram, asal baharu sesat, asal baharu masuk neraka. Timbang dulu dengan neraca syarak. Itu zaman Nabi boleh lah Ustaz. Nabi nampak malaikat, Nabi bagi tahu, kita tahulah benda itu baik. Kalau Nabi dah wafat, berlaku benda baru, macam mana nak tahu baik tak baik? Itulah peranan pewaris Nabi. Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama bukan mewarisi harta, dinar, dirham, bukan. Ulama mewarisi ilmu daripada para Nabi, maka ulama lah yang bertugas menentukan adakah satu perkara baru selari atau bercanggah dengan syarak. Tapi itu dalam bab amalan. Tak berlaku bid'ah hasanah dalam bab akidah. Kerana bid'ah berarti perkara baharu. Akidah berarti kepercayaan dan keyakinan. Bid'ah dalam akidah berarti keyakinan seseorang berbeza dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh jadi hasanah? Nabi percaya lain, dia percaya lain. Maka tak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Semua bid'ah dalam akidah sayyi'ah dalalah. Semua perkara baharu dalam akidah adalah perkara yang buruk lagi sesat. Paling-paling koman orang tu jadi fasik, berdosa besar dia, bid'ah dalam akidah. Dan lebih parah, sebahagian bid'ah dalam akidah mukaffirah, menyebabkan orang tu jadi kafir, terkeluar dari Islam. Jadi bid'ah dalam akidah ni serius. Mereka ni hanya sibuk, ni tak boleh baca doa ramai-ramai lepas sembahyang, tak ada hadis Nabi buat. Yang itu yang disebutkannya.
Bahkan ada yang datang dari jauh-jauh nak bagi tahu usolli itu bid'ah. Buat habis tiket kapal terbang. Ya. Ulama dah bincang lama, ada asas masing-masing, tak nak usolli tak masalah. Nah, tapi jangan menyesat-nyesatkan orang yang ada pegangan dan juga sandaran dalam amalan mereka. Baik. Jadi kalau dalam akidah paling tidak ia membawa kepada dosa besar, dan sebahagian bid'ah dalam akidah menyebabkan orang tersebut menjadi kafir, terkeluar dari Islam, wal iyazubillah. Baik, disebutkan di sini yang betul hanya satu. Ya, kan ada lagu M. Nasir apa ni, yang 73 jalan tu. Tu mungkin beliau ambil tu daripada hadis. Ni walaupun beliau artis, mungkin beliau pun ada tahu, ada mengaji tentang hadis iftiraqul ummah. Umat akan berpecah pada 73 jalan. Kulluhum finnar, yang sampai hanya satu. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Itu yang kita nak jaga tu. Yang tiga disebut dalam buku, bukan tiga saja. Selain pada Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah, ada akidah-akidah lain, Jahmiyah, Murji'ah, ya, Musyabbihah dan sebagainya yang juga bid'ah. Tapi kenapa disebut yang tiga ini? Kerana ada kaitan dengan isu yang kita akan bincangkan. Saya minta izin kalau boleh tak terus berhentilah, sebab maghrib awal ni baru masuk gear 2 dah isyak dah. Macam mana? Dah lah datang dewasa masa maju lah tu. Dan kalau datang pada section 11 tu boleh tahan. Jadi minta izin lepas azan nanti tambah lagi 10 minit boleh Baik. Jadi bagaimana cara i'tiqad yang 4 itu? Mesti ada beza. Baik, jawapan. Pertama, i'tiqad yang benar, i'tiqad yang sah, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu, iaitu bahawasanya tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al baharu yang ikhtiari, hanya yang memberi bekas Allah juga. Ini yang balik awal ni. Kalau baca sendiri atau baca tanpa dipermudahkan, apa benda nak khabar ni? Tak faham. Apa benda nak khabar ni? Jadi bendanya senang je. Tiada memberi bekas itu maksudnya tidak memberi sebarang kesan oleh sesuatu daripada sebab yang beradat, maknanya the usual cause, the common cause, hakikat akidahnya tak bagi kesan. Kan dia ada causal connection antara cause and effect. Makan, cause, efeknya kenyang. Berobat, cause, sembuh dari penyakit adalah efek dia. Bersentuh dengan api adalah cause, sebab. Sementara hangus atau terbakar itu adalah efek. Itu kesan. Itu dia panggil bekas tu, bahasa lama. Bekas tu maksudnya kesan. Bukan bekas maknanya sesuatu yang kita letak. Makanan atau apa, bukan. Bekas dalam konteks ini maksudnya kesan. Maka kita nampak cause and effect itu membantu kita dalam kehidupan. Kita nampak biasanya lepas kita makan berlaku kenyang. Maka kalau kita lapar, makan. Kita nampak biasanya lepas berobat sembuh dari penyakit. Maka kalau kita sakit, berobat. Kita nampak kalau bersentuh dengan api hangus, terbakar. Maka jangan kita sentuh api. Tapi kalau makanan yang kita nak masak, kita letak atas api supaya dia masak. Itu adalah dari segi sebab yang beradat. Maksudnya the common cause. Adat tu maksudnya satu yang biasa. Jadi biasanya makan kenyang. Biasanya berobat sembuh. Biasanya bersentuh dengan api terbakar. Okey. Jadi tak ada masalah Kita berinteraksi dengan asbab tu okey. Tapi akidah kita tak boleh kata makanan hakikatnya mengenyangkan. Diri makanan tu memang sifat dia mengenyangkan. Itu panggil nature. Maknanya secara natural memang makanan mengenyangkan. Tak boleh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak macam itu. Kita kata diri obat tu memang dia ada kuasa untuk menyembuhkan. Tak boleh. Diri api tu memang ada satu kekuatan untuk membakar. Tak boleh. Yang menjadikan api adalah Allah, yang menjadikan terbakar juga adalah Allah, bukan diri api. Sekira-kira kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terbakar walaupun bersentuh dengan api. Macam tu bolehlah kita sentuh api? Tak boleh. Tadi kata kalau Allah tak kehendaki tak terbakar. Iyalah. Memanglah kita tak nak play God.
Kita mana tahu Allah kendaki tak kendaki? Kita manusia. Kita play our role as human being. As human being, kita observe apa yang selalu berlaku. Dan kita ambil pengajaran. Kalau selalu terbakar, jangan sentuh. Yang kita cakap tadi hakikat. Ada sekali-sekala Allah tunjukkan bahawa yang selalu berlaku tak semestinya berlaku. Sebagaimana yang berlaku pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jangan kata bersentuh dengan api, dicampak masuk dalam api pun tak terbakar. Tapi itu jarang-jarang. Sangat jarang. Itu dia panggil mukjizat. Ataupun berlaku pada Abu Muslim Al-Khawlani rahimallahu taala, dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab kerana dia tidak mahu mengaku Musailamah itu sebagai rasul. Lalu Musailamah marah, campak di dalam api, tidak terbakar. Itu bukan mukjizat, itu namanya karamah. Orang Melayu sebut keramat. Keramat. Keramat betul tak apa. Jangan keramat. Mat punya kera, jenuh Karamah ni kemuliaan Allah bagi pada orang soleh. Tapi ada juga orang yang tak soleh, bahkan orang kafir, okey je di jalan atas api, tak hangus pun kaki dia. Itu namanya istidraj. Itu nama nak melajakkan lagi ataupun sihir. Pun luar kebiasaan juga. Tapi itu bukan kemuliaan. Itu melajakkan mereka dalam kekufuran. Ya, jadi hati-hati, tak semua perkara yang mencari adat itu adalah tanda kemuliaan. Ada juga perkara yang luar biasa, tanda kehinaan. Tengok orang itu soleh atau tidak soleh. Patuh syariah atau tidak patuh syariah. Kalau dia tidak soleh, tidak patuh syariah, walaupun terbang di udara, walaupun berjalan atas air, jangan terpedaya dengan orang ini. Orang yang pelik-pelik ni, kena bawa dua saksi yang adil, baru boleh terima dia. Siapa dua saksi yang adil? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hidup dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dia boleh buat perkara yang hebat, jangan terpedaya. Kerana itu bukan kemuliaan. Baik, kembali. Jadi, itu yang kita kata the common cause tadi. Sebab yang beradat itu maksudnya yang kebiasaan itu tidak memberi kesan sebenarnya. Af'al baharu. Ini istilah yang kita perlu permudahkan. Af'al adalah plural kepada fa'lun, fa'il. Fa'il ni adalah perbuatan. Jadi perbuatan baharu. Apa maksud baharu? Kita ingat kat sini ya. Dalam pengajian ilmu tauhid, yang dikatakan baharu adalah selain daripada Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah, itu baharu. So apa kita kata baharu? Sebab ada permulaan bagi wujud dia. Setiap yang wujud selepas tak wujud, dalam istilah ilmu tauhid dia panggil baharu. Dalam istilah bahasa, kalau rumah dah umur 300 tahun, mana orang kata rumah baru? Rumah baru kot lah setahun kita kata rumah baru. Dah umur 300 tahun, orang tak panggil rumah baru. Ya. Tapi dalam ilmu tauhid, umur 2000 tahun pun panggil baharu. Kerana ada permulaan. Yang tidak baharu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi af'al baharu maknanya perbuatan makhluk. Jadi sebab dia maknanya berobat, makan, bersentuh dengan api tidak memberi kesan sebenarnya. Ya, orang ni tumbuk, orang ni tikam, orang ni tampar, tak ada kesan sebenarnya. Tapi dia tumbuk rasa senang. Itu Allah yang jadikan senang tu. Ya, dia tikam berdarah, luka, Allah yang jadikan. Kadang-kadang Allah jadikan tak luka. Orang amat ilmu kebal misalnya, ya, tikam dengan senjata tajam tak luka. Tapi katanya ada pula benda lain, orang yang okey, orang kebal tak okey. Kebal tak kebal akhirnya meninggal juga kan. Aku kalau kebal tak mati. Susah-susah belajar ilmu kebal akhirnya meninggal. Baik tak payah. Kan? Tapi maknanya boleh jadi. Oh, kalau macam tu tak masalah lah kita tikam orang. Sebab ustaz kata kalau tikam tak melukakan. Itu hakikat. Dari segi sebab musabab, kebiasaan, benda yang tajam melukakan. Bila kamu mendatangkan sebab, kamu tanggung akibat dia. Kalau kamu tikam orang dengan pisau yang tajam, masuk mahkamah, lalu kamu nak bela diri, kamu kata, ya Allah, bukan saya yang melukakan dia. Habis itu, Allah yang melukakan dia. Oh, tunggu dulu bang, ini syariat. Yang Allah melukakan itu hakikat. Jadi dalam mahkamah, dia tengok pada syariat. Kamu dah mendatangkan sebab, kamu pergi godok perut dia dengan pisau tajam, kamu tanggunglah akibat, kamu akan dihukum. Jadi, itu yang kita nak huraikan.
Dan yang ikhtiari, yang diusahakan, yang memberi bekas kesan hanya Allah Ta'ala juga. Bagi baharu, yakni bagi makhluk, usaha ikhtiar. Dan yang memberi bekas, hanya memberi kesan hanya Allah. Sekarang dah jelas? Baik, dah jelas, kita bagi laluan untuk azan dan kita sambung selepas itu insya-Allah. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, sekarang pukul 8.14, insyaAllah by 8.24 kita berhentikan kuliah kita. Baik, kita akan sambung insyaAllah dengan perbincangan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya livekan dua tempat, satu di Facebook dan satu di TikTok. Di TikTok ni saya perasan agak volatile dia punya komen tu. Macam-macam jenis orang datang komen, bergaduh kat situ, memperli, membuat kenyataan-kenyataan yang tak apa-apa. Di Facebook saya lihat dah mula tenang. Jarang-jarang komen-komen yang merapu. Orang kata orang-orang muda dah pindah ke TikTok. Jadi hanya dinosaur punya generation masih dengan Facebook. Jadi oleh kerana mungkin orang yang lebih berusia dekat Facebook, dia cool sikit. Walaupun cool, ada juga orang-orang yang masih kurang cerdas lah otak dia. Datang komen kalau saya boleh sentuh,
Ada satu orang menggunakan nama putera Maryam, mungkin nama dia Isa. Dia tulis itu Az-Zumar ayat 4. Mungkin dia dengar. Dia nak backup Muhib Khawli. Kerana salah satu sebab kenapa Jabatan Mufti Negeri Terengganu memfatwakan bahawa ajaran Muhib Khawli adalah sesat lagi menyesatkan, adalah kerana pegangan dia bahawa oleh kerana Allah SWT itu maha berkuasa dan Allah Ta'ala itu maha berkehendak, maka sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh melahirkan anak. Jadi difatwakan sesatlah. Ada pula kata Allah boleh beranak. Jadi mereka ni sebenarnya golongan yang gagal faham. Mereka literalis. Jadi apa cerita surah Az-Zumar ayat 4 ni? Iaitu Allah Ta'ala berfirman, "Lau aradallahu ayyattakhidha walada." Kalaulah Allah Ta'ala itu mahu mengambil anak, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Jadi kan orang kafir kata Allah ada anak. Kalau orang Nasara dia kata Nabi Isa AS itulah anak Allah. Kalau orang Yahudi dia kata Uzair. Uzair itu anak Allah. Jadi ditolak. Lam yalid. Allah tidak beranak. Jadi akidah yang mengatakan Allah beranak itu akidah yang kufur. Jadi nak menolak dakwaan orang-orang kafir mengatakan Allah ada anak, Allah berfirman, kalau Allah nak mengambil anak, tentulah Allah memilih daripada kalangan makhluk-makhluknya sesiapa yang dia kehendaki atau apa yang dia kehendaki. Subhanah, maha suci Allah. Huwal wahidul qahhar. Dia Allah yang esa lagi bersifat qahhar. Jadi datang nak sebut huruf W tu kan dia kecil hati pula. Ustaz ni asyik meratib yang tu je. Tak sebut golongan ni lah yang gagal faham ni. Jadi datang golongan ni dia kata tu. Allah sendiri kata kalau Allah mengendaki ambil anak, maknanya bolehlah kalau Allah nak beranak. Tu suruh mengaji tauhid tak mau. Datang komen dalam Facebook rajin. Kalau dia mengaji tauhid, dia akan belajar bahawa kudrah dan iradah Allah tidak ada kena-mengena dengan sesuatu yang mustahil. Kudrah iradah Allah ini hanya bersangkut dengan yang mungkin. Memang Allah Ta'ala maha berkuasa. Memang Allah Ta'ala maha berkehendak. Soalan, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa dan maha berkehendak, kalau Allah berkehendak, berkuasa, tidak Allah melahirkan anak, jawabnya tidak ada kena-mengena dengan kuasa. Kerana anak bagi Allah itu mustahil. Kalau kamu tanya macam ni boleh. Oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa dan maha berkehendak, boleh atau tidak Allah menjadikan bagi satu pasangan yang sangat tua, suami dah umur dia katakan 100 tahun, isteri dah umur 90, Allah jadikan anak bagi pasangan yang tua ni. Pergi honeymoon kali yang keberapa, balik-balik mengandung pula bini dia. Oh, bini umur 90 dapat anak. Ya. Orang tanya ni cucu yang berapa? Tak ada, anak baru dapat. Jawabnya mustahil adat. Dari segi kebiasaan takkanlah kot umur 90 beranak lagi. Tapi jawas aklan, dari segi akal boleh, kerana Allah maha berkuasa. Anak tu perkara yang mungkin. Jangankan jadikan anak kepada pasangan yang tua, jadikan anak daripada wanita yang tak ada suami, tak pernah bersama dengan lelaki, berlaku. Nabi Isa AS. Jadikan manusia daripada yang tak ada bapa dan tak ada mak, berlaku. Nabi Adam AS. Apa sangat jadikan manusia daripada mak dan bapa yang dah tua, tak ada masalah. Dari segi kudrah Allah mungkin. Tetapi anak bagi Allah tu mustahil, kerana anak bagi Allah tu adalah Tuhan selain daripada Allah. Benda simple macam tu pun tak faham. Bila orang kata gagal faham, dia marah. Anak kucing apa tuan-tuan? Anak kucing yang tuan-tuan jumpa selama ni, kucing ke bukan? Kucing lah. Anak lembu apa? Lembu. Kalau anak Tuhan, dia Tuhan. Berarti ada Tuhan yang lain daripada Allah, tu syirik.
Lau kana fihi ma'alihatun illallah. Lafaz sadata. Dia ingat kalau Allah kata kalau, maknanya boleh jadi. Bukan macam tu. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang banyak di langit dan bumi, nescaya binasa langit dan bumi. Habis Wahabi nak faham bang, keluar juga. Wahabi nak faham macam mana? Kiranya kalau Allah berkehendak, Allah boleh jadikan Tuhan tu banyak lah. Sebab Allah berfirman, lau kana fihi ma'alihatun. Kalaulah ada Tuhan yang banyak sayang pada Allah, berarti kalau Allah berkehendak, Tuhan boleh banyak. Gila ke apa? Itu ayat Allah suruh bayangkan dengan akal sahaja. Dalam beriti tak akan mungkin Tuhan tu banyak. Bahkan ayat tu nak bagi tahu mustahil Tuhan banyak. Kerana kalau Tuhan lebih pada satu, nescaya binasa langit bumi ni. Tuhan ni nak buat macam ni, Tuhan ni nak buat macam lain. Kalau Tuhan boleh beranak, anak Tuhan tak boleh beranak. Kalau Tuhan ada anak Tuhan tu Tuhan. Maka anak Tuhan bersifat sebagai Tuhan. Kalau Tuhan boleh beranak, maka anak Tuhan juga boleh beranak. Maka ada cucu Tuhan, ada cicit Tuhan, ada sekampung Tuhan, ada satu negeri Tuhan, ada pilihan raya umum untuk memilih ketua Tuhan. Mustahil. Maka lau di situ bukan berarti boleh. Dengar ni putera Maryam, jangan bodoh ikut Wahabi. Kasar mak Ustaz tu. Memang Wahabi lagi kasar, maki saya macam-macam. Lembutlah tu. Cuba tengok. Anak murid pada Al-Imam Ibn Taymiyah, iaitu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dalam tafsir beliau menjelaskan bahawa ayat itu habis setakat tu je rasanya. Tak sambung dah kitab ni, tapi kita settlekan ni sebab sampai ada orang kata Allah boleh beranak ni apa cerita, tak sesat lagi. Allah Ta'ala menerangkan, ini tafsir Ibn Kathir Putera Maryam, cuba cek tengok kau faham Arab ke tidak, saya tak tahu. Hanya rajin komen je, rajin troll je. Putera Maryam ni kau hajar, dia rajin troll, dia rajin perli Syekh Nuruddin, semata-mata Syekh Nuruddin ziarah makam pak saudara beliau almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Di situ ada bungaan yang mereka susun elok, mereka kata ni hias kubur. Itu menyusun bunga hias kubur ni buat binaan, ya. Macam makam-makam tu, yang tu kenapa kamu tak komplain? The royal punya makam, itu yang dia panggil membangunkan kubur. Ulama ada bincang apa hukumnya, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Mereka tak mengaji yang tu. Mereka datang hanya nak troll orang. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Sila cek ya, tafsir Ibn Kathir. Ni Wahabi-Wahabi yang datang follow ni, yang follow TikTok, yang follow Facebook, jangan jadi bodoh. Boleh kata Allah boleh beranak, ni dah bawa pada kufur lagi, bukan lagi isu bid'ah tu kita boleh tahan lagi. Dia nak membid'ahkan sesat, baca Yasin dan sebagainya, itu masih boleh tahan lagi lah. Ini sampai nak mengatakan Allah boleh beranak, itu dah melangkah kepada sempadan kufur. Dengar Wahabi. Sini tak ada kan, kalau ada pun nasib lah kan. Kita cakap benda betul, ya. Jadi kemudian Allah Ta'ala menerangkan annahu la walada lahu kama yaz'amuhu jahalatul musyrikin. Allah menerangkan bahawa Allah tidak punya anak sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang jahil di kalangan orang musyrik. Fil malaikati, ada yang mengatakan malaikat itulah anak Allah. Angels tu adalah anak-anak perempuan Allah, mereka kata. Wal mu'adiduna minal yahud wan nasara, dan yang degil ketegak daripada kalangan Yahudi dan Nasara. Kalau orang Islam yang ketegak ni Wahabi lah. Fil Uzair wa Isa, Yahudi kata Uzair itulah anak Allah. Bukan semua Yahudi, ada Yahudi yang tak kata macam itu. Dan Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Lalu Allah berfirman, "Lau aradallahu ayat takhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Terjemahannya, kalaulah Allah Taala berkehendak untuk mengambil anak, nescaya Allah memilih di kalangan makhluknya itu apa yang dia kehendaki. Ai lakanal amru ala khilafi ma yaz'amun. Adalah realitinya berbeza dengan dakwaan mereka. Itu maksud ayat tadi. Jadi salah faham parahlah. Ayat tu menunjukkan tak mungkin Allah ada anak. Wahabi faham itu dalil Allah boleh beranak. Benda baru ni. Saya duduk mengaji bab Wahabi banyak tahun dah. Sejak Muhyiddin Khawli difatwakan sesat ni, Wahabi rajin pula kata Allah boleh beranak. Ini sudah akidah kufur. Bukan lagi masalah khilafiyah lagi.
Dan ini adalah syarat yang tidak semesti berlaku dan bahkan tak harus berlaku. Bahkan ianya adalah mustahil, kata Imam Ibn Katsir. Dan ayat ini bertujuan untuk menunjukkan kejahilan orang-orang tersebut pada dakwaan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, konteks yang sama, "Lau aradna an nattakhidha lahwa latakhazna min ladunna in kunna fa'ilin." Kalaulah kami itu nak mengambil sesuatu itu sebagai main-main sia-sia, nescayalah kami ambil daripada sisi kami kalau kami memang nak buat. Maknanya tak nak. Allah tak buat satu benda itu lahwan, sia-sia. Jangan ambil ayat ni sebagai dalil, kalau Allah nak, Allah buat benda sia-sia. Bukan. Sebab tu kena rujuk tafsir untuk memahami ayat Quran. Akhirnya ayat Quran jadi bercanggah satu sama lain. Dalam satu ayat Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Dalam ayat lain kalau Allah nak, Allah boleh beranak. Macam mana tu? Jadi wa qaluhu subhanah, maha sucinya, huwallahu walhidul qahhar, iaitu bermaksud maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada ada mempunyai anak, kerana dia yang esa dan dia yang tunggal, dan segala sesuatu adalah hamba baginya, berhajat kepadanya, dan dia maha kaya, tidak berhajat kepada yang lain. Jadi ini yang ditafsirkan oleh pakar tafsir murid Ibn Taymiyah, idola Wahabi. Ibn Katsir murid Ibn Taymiyah, tapi bab akidah tidak ikut guru beliau. Ibn Katsir salah seorang ulama Asy'ariyah. Akidah beliau Asy'ariyah yang disesatkan oleh Muhib Khawli. Muhib Khawli bila dia menyesatkan Asy'ariyah, dia menyesatkan lebih kurang dalam 90% ulama-ulama Islam. Mana yang tak sesat geng dia je. Imam Nawawi sesat, Ibn Hajar Asqalani sesat, Imam Baihaqi sesat. Senaraikanlah tokoh-tokoh hadis, tokoh tafsir, boleh katakan hampir semua adalah Asy'ariyah. Tiba-tiba dia kata sesat. Eloklah. Jabatan Mufti dah keluarkan. Jadi setakat itulah, dah terlajak pun. Daripada 8.24, saya minta maaf kerana ada komen yang semasa yang saya rasa perlu diterangkan. Moga-moga kawan-kawan kita yang berfahaman Wahabi tidak sampai melaratlah bab ni. Bab lain tu kita susah nak buat apalah, dia dah lama. Tapi bab kata Allah boleh beranak ni, baru sehari dua ni saya lihat mereka seolah-olah nak mempertahankan. Saya nasihatkan taubatlah. Itu dah bawa kepada kufur, waliyazubillah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.